A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa shalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan keberkatan hari Rabu, kalau kita ambil hari Jumaat je ada keberkatan, takkan hari lain tak ada keberkatan kan? Dan insya-Allah setiap hari akan kita jadikannya sebagai hari-hari yang akan memberikan keberkatan kepada kita semua, supaya kita akan menjadikan orang-orang yang mempunyai orang kata apa orang kata mencari peluang, bagaimana untuk kita dapatkan pelajaran-pelajaran yang baik, yang mampu untuk memberikan kita okey, audio not clear. Okey, kita test dulu. Alright. Okey, so sekarang ni saya dapati ada sedikit isu berkenaan dengan suara Okey. Harap dah okey. Okey, alright. Okey, kalau suara okey, terima kasih kepada semua yang memberikan respon. Okey, so sekarang ni saya ada dua miking di sini. Satu mic saya guna Lightning, satu lagi saya pakai yang audio jack biasa. Okey, apa pun terima kasih kepada semua yang memberikan respon dan juga bantu kami untuk memperluaskan lagi sebaran pada pagi ini. Tolong share, masuklah ke dalam grup ke, dalam grup family ke, dalam mana-mana ruang untuk kita sama-sama membincangkan satu topik pada pagi ini yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita kupas. Kalau semalam hari Isnin, sekarang ni dia ada satu pattern kenapa kita buka falsafah Al-Baqarah ini secara berjadual, bertakwim orang panggil, bertakwim. Hari Isnin selalunya saya akan gemburkan isu seminggu. Dia jadi isu seminggu tau, bukan isu harian, dia akan jadi satu isu mingguan. Hari Isnin saya akan gemburkan secara fokusnya ke mana hala tuju program kita untuk seminggu ni. Jadi pada hari Selasa semalam kita dah datangkan tetamu khas kita, Mak Ibu, untuk menjelaskan bagaimana konsep isteri ni memohon atau meminta suami untuk membelah dada dia. Okey, itu dari cerita daripada pengalaman dan juga macam mana application yang kita apply. Pentadbiran tadabbur Quran itu ditadbir, diperhatin dalam melibatkan pemantapan kefahaman ibu-ibu di sini, dan juga kita nampakkan dan jelaskan pula rationality-nya dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan hari ini kita perkemaskan pula apa yang disampaikan semalam oleh Mak Ibu. Dan semalam ada beberapa perkataan yang kita nak kena betulkan sedikit pada hari ini, memandangkan Mak Ibu semalam dia pun dah declare first time live dalam Facebook ni. Jadi kadang-kadang dia nampak seperti gugup dan nak biasakan diri dengan penjelasan ayat tu. Mungkin ada yang kita kata slip of tongue, terlepas cakap dalam beberapa poin-poin yang kita kena ambil pelajaran. Antaranya semalam ada disebutkan kesalahan dalam menyatakan surah 4 ayat 9, surah 4 ayat 3, tapi terbalik pula jadi surah 33 pula. Jadi kita kena betulkan. Semalam dinampakkan surah An-Nisa ayat 3, dinampakkan apabila Allah menampakkan tentang kahwin 2, 3 dan 4 dalam isu poligami tu. Okey, jadi kita betulkan hari ni surah 4 ayat 3, dan kita akan bagi kesinambungan ayat tersebut untuk kita kembangkan hari ni. Dan kita datangkan Al-Fadil Ustaz Haji Kemal Ashraf untuk mengemaskan lagi, memantapkan lagi poin-poin yang disampaikan oleh Mak Ibu semalam dengan dalil-dalil yang lebih khusus, lebih jelas. Bagaimana pula hari ni untuk kita buat seruan, wahai isteri, kepada isteri-isteri pula di luar sana, untuk ambil kapak, belahlah dadamu dengan wahyu dan pedoman ilmu. Jadi kita nak bagi pula
kefahaman yang lebih jelas. Macam mana wahyu tadi tu nak menghidupkan jiwa kita. Kenapa kita kena tahu apa yang ada dalam kitab, dalam Quran, wahyu yang akan menjelaskan kepada kita sedikit sebanyak ayat-ayat yang menerang Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai satu kaedah. Ustaz punya mic. Cara macam mana kita nak membuat satu sibrah. Sibrah ni acuan, mold. Dan dengan Al-Quran itu dia mampu membelah dada kita. Macam mana pula dengan kitab tadi tu? Dia mampu membelah dada kita. Sebab yang nak dimasukkan dalam dada kita adalah Al-Quran juga. Yang nak masukkan dalam dada kita ni dalam surah 49, ayat 29, ayat 49, surah 29, surah Al-Ankabut, ayat 49. Dah banyak kali kita baca ke dalam program Bicara Maqasid ini. Itulah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang yang berilmu. Ayat Al-Quran yang jelas berada di dada-dada orang yang diberi ilmu. So poin kita hari ni adalah kita nak perkemaskan lagi, kita nak gemburkan lagi, kita nak ajak semua manusia-manusia yang di luar sana. Hari ni adalah hari kita sedang dalam keadaan kerisauan dengan segala masalah fenomena yang berlaku di luar sana, melibatkan gejala-gejala sosial dan juga isu pentadbiran keluarga. Yang masing-masing nak mencari kebahagiaan, yang masing-masing cuba untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ayat-ayat biasalah tu kan, sakinah, mawaddah warahmah. Nak jadikan rumah itu baiti jannati, nak jadikan rumah itu rumahku, syurgaku. Tapi kita sentiasa bertembung dengan cabaran-cabaran yang semakin berbahaya. Kita kena ingat Islam itu adalah satu agama yang bijak. Kerana Allah maha bijaksana, dia mesti mendatangkan kebijaksanaan melalui kitab dia, nasnya, dalilnya. Di situ ada apa? Ada nas yang akan memberikan kita kefahaman Al-Quran. Okey? Ustaz AA tu dia dah bagi sedikit hint tu. Apa dia nak Ustaz audio. Ustaz punya audio kena check. Okey. Kalau dia cakap tu, saya rasa macam saya cakap dah jelas sikit tadi tu. Tak clear pula Okey, jadi perlahan pula. Okey, kena tinggikan sikit mic, nampak Alright. Okey, dan bila mana kita nak nampakkan tentang ayat-ayat Al-Quran itu yang berada di dada-dada umat Islam, hari ini umat Islam adalah orang yang kita lihat kembali semula kepada jahiliah. Jahiliah mana? Jahiliah yang semakin jauh daripada apa yang Allah dah tetapkan dalam Quran. So kita nak betulkan balik ni. Okey, apa saja yang berlaku hari ni adalah sebahagian daripada pelajaran, sebahagian daripada kisah-kisah orang terdahulu yang kita nak ambil sebagai peringatan, kita letakkan sebagai satu contoh, dan contoh itu tidak lari daripada apa yang ditunjukkan oleh uswah Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Apa sunnah yang kita nak pakai? Apa cerita sunnah yang kita nak gunakan, metodologi sunnah yang sebenar yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain dalam Al-Quran, dan semua itu pasti ada nas dia. So hari ni nak jadi orang yang bijak mesti menggunakan nas. Nas akan menjadikan kita orang yang bercakap dengan nas yang melahirkan orang yang bernas. Bernas ini orang yang bijak lah. Tapi bijak itu, kalau kita tengok jahil itu bukan Islam. Kenapa jahil itu bukan Islam? Jahil itu tanda tidak tahu. Agama Islam adalah agama ilmu, yang diturunkan dengan pedoman wahyu. So bila pedoman wahyu ni, dia akan menjadikan kita orang yang ada ilmu. Sebab tadi ayat Quran 29-49 tu, cerita dia ayat-ayat yang jelas di dada orang yang berilmu. So Al-Quran wajib ada di dada kita yang menjadikan kita orang yang berilmu. So Islam agama ilmu. Dia mesti menciptakan kita sebagai orang yang bijaksana, boleh berfurqan, boleh berhukum, boleh berhujah, bijak menyampaikan dengan fatanah. Fatanah ni maksudnya tabligh fatanah, orang yang mampu untuk menyampaikan dengan bijaksana. Itu sifat-sifat Nabi. Okay? Dan sifat-sifat Nabi takkan nak kena ada pada Nabi saja, mesti kena ada pada kita yang mengikut uswah Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi keempat-empat tu wajib ada pada dada kita sebagai orang Islam. Okay? InsyaAllah kita nak kena kemaskan lagi apa yang kita dapat semalam bersama-sama dengan mak ibu. Dan hari ini seperti biasa dijanjikan tidak keseorangan. Jahil, kalau Umi tulis tu, jahil tu bukan Islam tu, bukan sekadar bukan Islam, jahil tu tak tahu. Allah kata dalam surah
Al-Alaq, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi, Allamal insana ma lam ya'lam, mengajar manusia apa yang mereka tak tahu. So Islam ini turun untuk mengajar manusia apa yang mereka tidak tahu. So tidak tahu itu adalah fenomena yang berlaku hari ini. Isteri mempersoalkan suami. Dia mempersoalkan suami kerana dia tak tahu. Jadi dia tanya soalan. Dia kena tahu beza ni beza kita soal dan mempersoal. Bila mempersoal itu adalah satu proses di mana kita akan jadi orang yang banyak bercakap. Kadang-kadang percakapan kita itu banyak lebih ke arah kita mempersoalkan apa yang ada di depan mata kita dari segi hukum. Kadang-kadang kita persoalkan suami, kenapa suami saya ni bukan suami yang dia sebelum kahwin tu, ciri-ciri suami idaman tu ada, tapi bila dah kahwin, suami tidak mampu untuk memimpin isteri pula. Suami tak mampu memimpin isteri, lalu hilanglah seorang abal hakam dalam rumah tangga tu kerana suami yang jahil. Masa berkahwin, masa bercinta, cinta kerana nafsu, tapi bila dah kahwin itu diibaratkan satu perkahwinan yang tidak ada ruang untuk pendidikan pula kepada isteri dan anak-anak. Isteri jadi orang yang bebas dengan pelbagai situasi dan keadaan, lara, lalai, leka, terlupa tentang pantang larang dan adab dalam beragama, menyebabkan kita jauh daripada hakikat hidup beragama. Okey, apa pun nanti insya-Allah Al-Fadil kita, Ustaz Akmal Ashraf kita akan membincangkan tentang ayat itu pada hari ini dan perkemaskan lagi lah apa yang disampaikan oleh Mak Ibu. Dan kita dengar kata Ustaz pun baru je bukan kembali dari rahmatullah, kembali daripada Perlis Indra Kayangan. Jauh tu datang balik dari Kayangan ni. Jadi kita akan dengar sedikitlah perkongsian daripada Ustaz. Dia pergi ke Perlis baru-baru ni pun atas urusan-urusan melibatkan kerja-kerja, melibatkan Saifuddin Academy. Banyak gambar-gambar yang cantik baru ni kita nampak di-sharekan dalam Saifuddin Academy. Semalam pun dalam perjalanan balik pun sempat live lagi dalam grup Rare Founders kita, dan banyak yang dikongsikan tips-tips fotografi. Jadi Ustaz dekat prihatin ni kadang-kadang dia bukannya Ustaz yang ada kopiahnya, ada serbannya, ada jubahnya kan. Tak jumpa lah gitu kalau kita nak tengok. Tapi insya-Allah walaupun penampilan itu sentiasa nampak seperti hipster sikit kan. Nampak kan dia pakai baju t-shirt je kan, t-shirt, tapi apa yang kita nak value di sini adalah penyampaian balaghul mubin kita itu yang nak disampaikan dengan jelas. Jadi jangan kita pandang orangnya, kita pandanglah apa yang disampaikan oleh beliau nanti yang akan memberikan lagi lebih banyak kefahaman tentang isu yang kita gemburkan dalam minggu ini. Esok kita akan tambah pula tentang belah dada anak. Okey, kita dah cerita belah dada suami, belah dada isteri, dan kemudian kita akan cerita belah dada anak pada esok hari. So, kena fokus 3 episod yang terkaitannya hari Selasa, Rabu dan Khamis. Kalau nak dapat mukadimahnya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni 4 hari ni fokus kita memang cerita tentang belah dada je. Dia tak akan lari daripada konsep ni sebab belah dada ni sangat penting. Kalau tidak, tak ada dalam Quran Allah cerita tentang belah laut. Kenapa disebutkan dalam Quran? Kenapa belah tu sangat-sangat penting? Hari ni kita akan masuk bicara maqasid dia yang pastinya akan merungkai banyak persoalan. Okey, so tanpa lengahkan masa lah, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Akmal Ashraf untuk memberikan perkongsian pada hari ini. Okey Ustaz, dipersilakan. Ustaz sihat Ustaz? Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Syokir, sahabat saya, di atas perkongsian tadi pada peringkat awal tadi. Jadi kita ucapkan terima kasih. Dan sebelum tu saya nak greet lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita punya followers dalam bicara maqasid ini. Terima kasih kerana istiqamah dalam mengikuti perkongsian demi perkongsian. Dah berapa banyak episod dah dalam bicara maqasid ini. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada hari ini, topiknya wahai isteri, ambil kapak belahlah dadamu dengan wahyu. Isteri ke suami. Okey. Jadi suami pun sama sebenarnya kena ambil peranan, isteri pun sama kena ambil peranan. Selalunya kalau kita lihat bila kita mengikuti perkongsian ceramah-ceramah, selalunya lah kita akan bertanya, Ustaz, macam mana saya nak bentuk isteri saya Ustaz, kan? Kalau yang seorang lagi daripada pihak isteri pula, macam mana suami saya ni Ustaz? Macam mana nak tarik dia ni
Okay, jadi instead of kita nak memperbetulkan pasangan kita tu sendiri, so why not kita betulkan diri kita dahulu. Okay, why not kita banyakkan input untuk kita develop diri kita dulu. Sebelum kita nak ubah orang, kita ubah diri kita sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang beriman, kenalah kamu pelihara diri kamu dahulu. Pelihara diri dulu Allah sebut. Kemudian barulah ahli keluarga kamu. Lepas tu nanti baru kerabat-kerabat daripada bahan api neraka yang terdiri daripada iaitu manusia dan juga batu. Okey, so kita ucapkan terima kasih kepada yang lain. So semalam saya baru balik daripada Perlis. Daripada Perlis direct ke Perak, Perak, lepas tu baru balik ke Bangi semula lah. Jadi perjalanan demi perjalanan kami ni banyak pelajaran yang saya kutip daripada sahabat dan juga daripada persekitaran, daripada masyarakat setempat. So kita sebagai manusia ini yang berjalan di atas muka bumi Allah ini, kita ni ibarat lebah yang kena kutip madu-madu ni. Okey, madu-madu yang bertebaran dekat atas muka bumi ni, banyak bunga-bunga yang kita kena ambil madunya untuk kita bawa pulang bersama dan kita kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Alright. Dan apa yang saya boleh sharekan berkenaan dengan perjalanan ke Perlis ni, bila kita dulu travel bersama dengan Education, banyaknya kita mostly travel ke luar negara kan. Kita nampak yang cantik-cantik dekat luar, tapi bila semalam dan juga kemarin kita pergi ke Perlis, ya Allah, rupanya Perlis lagi cantik daripada New Zealand. Cuma masalahnya adalah bila masyarakat kita boleh lihat banyak sampah-sampah. Compare to New Zealand, susah nak cari sampah dekat alam sekitar dia lah. So ini benda yang selalu kita didik selalu kita sharekan di dalam perkongsian YouTube channel kita lah di Rai TV. So siapa yang belum follow ataupun subscribe channel Rai TV kita, boleh subscribe. Okey, apabila kita bicarakan tentang belahan dada, jadi cerita proses belah ni bukannya satu benda yang mudah. Okey, nak belah satu benda mesti peralatannya, senjatanya mesti tajam. Tajam. That's why kita lihat kalau proses nak sembelih lembu kan, proses sembelih lembu kena pisaunya tajam. Pisaunya tajam. Kalau kita lihat bila kita buat korban, upacara korban, so itu antara benda yang dititik beratkan dalam penyembelihan. Jadi kalau kita ini dalam proses perkongsian falsafah Al-Baqarah, cerita pasal sapi betina tu. Okay, jadi sapi betina ini kita nak jadikan dia seperti sapi jantan. Yang perangai macam Nisa, kita nak jadikan dia rijal dahulu, baru boleh sembelih. Baru boleh sembelih. Itulah dia proses yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Iaitu dia kena sembelih Ismail. So itu adalah satu ujian buat kita. Jadi ini adalah bahasa-bahasa misalan yang Allah berikan kepada kita untuk kita sama-sama fikirkan. Okey, saya sangat terkesan dengan penulisan Ustaz Syauqi hari ini dalam dia nak buat copywriting berkenaan dengan isu yang kita ulas pada hari ini, iaitu suami ini adalah seorang pengatur, seorang abal hakam. Jadi seorang pengatur, seorang abal hakam. Abal hakam ni adalah bapa hukum. Jadi kalau anak-anak nak tahu hukum hakam dalam rumah, dia akan tengok bapak dia. Macam mana bapak dia kontrol rumah tangga. Bagaimana bapaknya memimpin. Bagaimana bapaknya dalam sudut mencari ilmu. So cerita pasal abal hakam, hukum hakam ni, dia mesti ada asas, dia mesti ada rujukan, mesti ada reference. Okay? Reference. Menjadi panduan. So the best panduan adalah yang terkandung di dalam Al-Quran, kerana Al-Quran ini bukan sekadar Al-Quran Al-Karim, tetapi Al-Quran juga disebut Al-Quranul Hakim kan. Jadi kalau kita baca Yasin wal Quranil Hakim, so Al-Quran ini maha bijaksana. Okay? Kerana Al-Quran ini adalah firman Allah. Jadi Allah itu yang maha bijaksana. Jadi bijaksananya Allah sehingga bila kita ambil Al-Quran ini, kita mampu menyampaikan hukum hakam di dalam rumah tangga kita ini dengan jelas.
That's why sangat penting kepada ibu-ibu, kepada bapa-bapa yang dah ada anak, lagi-lagi anak-anak mereka yang nak berkahwin terutamanya kan. Seronok tengok anak-anak ni berkahwin kan, tapi adakah kita dah memastikan peranan kita sebagai wali tu kita dah turunkan ilmu yang jelas kepada mereka. Sehingga apabila mereka nak mendirikan rumah tangga itu, benar-benar mereka memahami asas dan faham tentang apa itu rukun nikah. Kalau kita lihat kebanyakan, kalau saya sendiri dululah, kita punya mentaliti rukun nikah ini kita hafal. Tapi kita tidak hafaz. Kita tidak hafaz. So, bila kita tidak memeliharanya, hafiz ini memelihara. Kita tidak pelihara konsep, iaitu apa itu rukun nikah. Di antaranya rukun nikah ini adalah sepertinya iaitu lelaki, suami, so lepas tu kena ada isteri, lepas tu kena ada iaitu wali. Jadi semua tu adalah the pillars. Rukun ini adalah pillars, iaitu tiang asas untuk pembentukan rumah tangga mengikut sistem Allah. Jadi rukun ini bukan untuk hafal-hafal, tetapi rukun ini perlu dihayati sebab ia adalah satu benda yang sangat besar, benda yang sangat besar. That's why hari ini apabila kita mengahwini pasangan kita atas dasar kecantikan secara zahir semata-mata, tidak masalah. Kalau kita terpaut dengan kecantikan isteri kita, suami kita. Saya kahwin dengan isteri saya pun sebab saya tengok dia cantik juga. Tapi bagaimana kita nak installkan kecantikan itu secara lahiriah dan juga batiniah. Alright? Zahir dan juga batin kita nak kena beri. Okay? So, ini yang sebenarnya sebagai seorang suami kita kena mainkan peranan ini sebaiknya. Kita kena tuntut ilmu. Hari ini kalau kita sampaikan tentang tuntut ilmu ini, seberapa ramai je lelaki yang menuntut ilmu. Kalau kita lihat perkongsian demi perkongsian bicara maqasid, berapa kerat lelaki dalam cerita bicara maqasid ini. Sebab bicara maqasid ini bicara yang sangat berat. Yang berat, yang perlu satu penelitian yang halus, teliti. Bukan boleh kita main-main je dengar kan. So kita kena betul-betul fokus. That's why di dalam Al-Quran Allah bagi tahu di dalam surah 7:204, iaitu surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf ini adalah maksudnya tempat tertinggi. Okey, tempat tertinggi. Jadi tempat tertinggi, kita nak ditinggikan darjat, maka Allah bagi satu surah, satu formula di dalam ayat 204, iaitu wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah 7:204. Jadi dalam wahyu ini Allah firmankan kepada kita dan wow di hadapannya. Wow qasam itu bermaksud demi, Allah tekankan kepada kita demi apabila dibentangkan satu pembacaan, satu observation, satu penelitian, satu research kepada kamu, iaitu lagi-lagi daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kejap daun ni main. Okay. So apabila dibentangkan satu research, penelitian, Oi, kacau daun ni. Aduh, kacau betul daun ni. Ni kacau daun betul namanya. Okay. Alright, jadi kita nak nampakkan iaitu kita kena fokus. Fastami' tu iaitu dengar dulu. Dengar apa yang nak dicakapkan. Okay. So kalau kita duduk di dalam satu tempat yang gelap, yang tertutup, ada dinding kan, tiba-tiba ada bunyi meletup. Boom. So apa yang dengar, apa panca indera yang berfungsi dahulu adalah pendengaran. Okay. Jadi that's why sami' itu pendengaran, kita akan dengar dulu. So kita akan mula bersangka-sangka, apa benda tu kan. So kita tak tahu lagi, kita tak dapat nak pastikan lagi. Lepas tu kita pergi keluar, kita buka pintu, kita tengok, oh rupanya tayar kereta orang pancit. Ingatkan ada orang hantar bom tadi, ingatkan ada orang main mercun ke tadi, ingatkan ada benda aksiden ke apa ke. Jadi bila dah dengar, lepas tu kita tengok penglihatan kita, basar. So itulah dia proses untuk kita dapat kefahaman, proses untuk kita dapat penjelasan, proses akal. Okey, baru kita datang keyakinan. Oh betul lah. Kalau orang tipu pun cakap, alah semalam ada kapal terbang terhempas tu yang bunyi bom tu. So kita pun boleh challenge, kita boleh menidakkan apa yang mereka katakan itu. Jadi hari ini umat Islam hanya dengar-dengar je, lepas tu terus pegang, terus conclude.
Alright. Okay, sekejap saya minta izin saya letak kat sini. Okay. So jelas daripada apa yang kita kongsikan ini iaitu wa ansitu. Wa ansitu tu daripada wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jadi wa ansitu tu adalah duduk diamlah dan perhatikanlah dengan tenang la'allakum turhamun. Mudah-mudahan agar kamu mendapat rahmat. Agar kamu mendapat rahmat. Rahmat ini sebesar-besar rahmat Allah adalah ilmu. That's why ilmu itu kita gunakan untuk kita pimpin diri kita. Kita nak betulkan diri kita, kita nak betulkan keluarga kita. That's why suami ini saya nak nampakkan sebagai seorang suami. Kenapa kita mengahwini isteri kita? Pada dasarnya apa vision kita? Apa mission kita dalam berkahwin ni? Adakah kerana kita melihat, okay, sepupu sepapat aku dah kahwin lah. Aku nak juga kahwin, terasa juga nak kahwin, nak ada isteri kan yang cantik. Ke ataupun aku kahwin kerana trend. Ataupun aku kahwin kerana untuk tunjukkan aku ni handsome, ke aku ini mampu memimpin, tapi sebenarnya tak mampu memimpin dari sudut ilmunya. Jadi ilmu ni sangat penting sebenarnya. Nak berkahwin ini bukannya untuk enjoy je, untuk melayan nafsu semata-mata, nak kahwin 1, lepas tu nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4. Okay? So perkahwinan ini adalah satu bentuk amanah yang sangat besar. Yang sangat besar. Untuk kita berlaku adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ia menuntut satu pengorbanan yang sangat besar terhadap isteri kita, terhadap anak-anak kita. Kita punya masa bukan untuk kita saja dah, tapi masa kita untuk anak dan isteri. Belum lagi peranan kita kepada masyarakat. Jadi ingatlah wahai suami, kita ini pemimpin. Ingatlah wahai isteri, sesungguhnya di atas bahu suami kamu itu ada satu amanah yang sangat besar. Amanah yang sangat besar yang mereka kena pikul. Kalau Imam Al-Ghazali kata, iaitu benda yang paling berat dalam dunia ini adalah amanah. Okay. Dan seterusnya, kalau kita lihat bagaimana dalam copywriting Ustaz Syauqi tu, hari ini kita juga kena pastikan suami ini seperti seorang ruler. Ruler ini pembaris. Jadi suami kena lurus. Macam mana nak lurus? That's why Allah kita hadapkan wajah kita. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan, palingkan. Wala ni adalah palingkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Di sana adalah kiblat kita. Kiblat ini adalah hala tuju kita, arah panduan kita. That's why kita kena berkiblatkan di Masjidil Haram. Sebagai apa? Sebagai petunjuk sekalian alam. Kerana di Masjidil Haram itu ada satu rumah. Rumah tua, Baitul Atiq, rumah kuno yang menjadi petunjuk sekalian alam, yang di sana ada jejak Ibrahim alaihissalam. Ada jejak Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita melihat jejak siapa? Kita follow Donald Trump ke? Kita follow Cristiano Ronaldo ke? Kita follow Shah Rukh Khan ke? Jadi ini adalah kiblat-kiblat umat Islam hari ini yang kita tak dapat nak deny. So kalau kita cerita pasal anak-anak kita, kita lihat balik yang mengikuti perkongsian kita pada hari ini, tanya anak kita balik. Apa yang mereka bangunkan terhadap isteri-isteri mereka? Kalau suami lah. Kalau isteri, apa yang mereka mainkan peranan di dalam rumah tangga? Adakah mereka mengikuti uswah-uswah seperti Siti Khadijah? Seperti Hajar? Seperti Asiyah? Okay, ini adalah wanita-wanita beriman yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai rujukan bagaimana nak membangunkan sebuah masjid di dalam rumah. Okey. Jadi tadi cerita pasal suami, kita menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram ada jejak Ibrahim, dan jejak Ibrahim itulah yang kita kena ambil. Sebab Ibrahim dia membawa satu doktrin yang dipanggil Millata Ibrahim Hanifah. Millah Ibrahim. Millah ini adalah satu doktrin. Okey, bagaimana doktrin Ibrahim berikan kepada isterinya, kepada anaknya. Bagaimana nak bangunkan agama. Millah Ibrahim Hanif. Hanif ini lurus. Jadi suami kena lurus. Okey, kalau kita nak membentuk satu acuan yang lurus, mold dia tu kena lurus. So mold itu adalah kita sebagai seorang suami. Okey, acuannya adalah isteri dan juga anak-anak. That's why
isteri dan anak-anak ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan rezeki ini juga merupakan satu ujian buat kita. That's why Allah elaborate dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 14. Allah firmankan tentang bagaimana isteri dan anak-anak ini adalah musuh bagi kamu. Seperti mana yang kita pernah bincangkan sebelum ni. Musuh. Kalau salah handle, dia akan menjadi musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Kerana apa? Kerana mereka telah dibisikkan dengan benda-benda yang melarakan, yang menjauhkan mereka daripada Allah. Contohnya bagaimana hari ini doktrin musuh-musuh Islam yang menyusup masuk ke dalam diri kita, ke dalam diri anak-anak kita, ke dalam diri isteri kita melalui apa? Melalui Facebook, melalui media massa. Kalau saya ajarkan kelas video, macam dekat baru-baru ni di Perlis saya mengajar dengan Cikgu Shibli, saya terus terang katakan, bila kita buat video ni melibatkan visual dan motion. Okay? Jadi visual melibatkan mata, penglihatan. Jadi bagaimana hari ini musuh-musuh Islam menyusup masuk ke dalam rumah, dia tackle kita punya penglihatan secara indirectly, tanpa kita sedar. Kenapa kita tidak sedar? Kerana kita berada dalam keadaan mabuk. Kita solat, kita baca Al-Quran, tetapi kita tidak fahami maksud sebenar Al-Quran itu. Kita tidak faham apa vision dan mission yang Allah berikan, yang Allah tanamkan di dalam Al-Quran yang kita kena ambil. Hari ini kita baca secara lagu-lagu je. Secara lagu-lagu je, sedap. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masuk dalam lagi, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tapi kita tidak memahami konteks ayat tu. Apa yang sebenarnya Allah nak cakap pada aku, pada bini aku, pada anak-anakku, pada ayah aku, pada mak aku semua ni. Jadi bila kita tidak faham, macam mana kita nak mainkan peranan sebagai seorang abal hakam yang jelas untuk kita belah dada isteri kita? Bagaimana kita nak membelah kalau pisaunya tidak tajam? Bagaimana kita nak membelah kalau tongkat kita tidak sekuat tongkat Musa yang boleh membelah lautan? Lautan apabila dibelah, akan terbelahlah belah kanan, belah kiri. Betapa banyaknya di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang belah laut, tentang peranan golongan kanan dan juga golongan kiri. Allah dah elaborate dalam surah Al-Balad, surah 90 ayat 10 sampai 20. Oh, jelas. Sangat menarik bagaimana Allah belah pemikiran kita. Ini sebenarnya golongan kanan, ini sebenarnya golongan kiri. Belahan ini juga dia akan memisahkan. Jadi pisah tu dalam Al-Quran ada satu surah namanya Fussilat, Fasal. Jadi Fussilat ini dia akan pisahkan antara hak dan batil. Mana golongan kanan, mana golongan kiri. Nanti kita dah mula faham kenapa sunnahnya makan tangan kanan. Apa yang ada fadilatnya pada kanan ini. So ini belum campur makan 3 jari lagi. Belum makan 3 jari lagi, nampak? Sunnah tu lagi. Kan. Oh, sangat indah sebenarnya Islam ni, sangat indah. Ini banyak lagi poin ni sebenarnya Ustaz Syauqi. Boleh ke cakap lebih sikit Ustaz? Boleh, hari ni kita bagi kat Ustaz Ashraf saya sembah panjang tak apa. Tak ada hal. Dia nak balas dendam kan, baru balik pada pilih turun daripada kayangan. Okay. Alright. Jadi jadinya apabila kita bicarakan tentang ruler, so kita dah mula faham asas daripada falsafah Al-Baqarah ni. Kita dah mula nak jumpa ni wahyu yang seterusnya, iaitu Ali Imran. Keluarga Imran ini adalah keluarga soleh yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang kita kena ambil bagaimana mereka ini develop keluarga mereka. Jadi ini keluarga indah, keluarga sampel yang Allah tunjukkan. Kamu kena ikut frame ini. Okay? Kerana apa? Nak membina keluarga Ali Imran, seterusnya kita akan berhadapan dengan satu ujian yang besar, iaitu An-Nisa. An-Nisa ni wanita. Wanita bukan sekadar jasad wanita itu sendiri, tetapi hari ni betapa banyaknya, kalau dalam penulisan Ustaz Syauqi tu dia tulis jentayu. Okay? Jentayu ini lelaki yang dah berperangai macam wanita dah. Ini tanda-tanda akhir zaman. Hari ni betapa banyaknya kita lihat pondan-pondan konsep LGBT kan berleluasa. Jadi daripada Adam sampai ke Muhammad SAW, Adam alaihi salam tadi sampai Muhammad, kita lihat semua masalah umat Islam ini dirangkumkan dalam satu fasa. Okey, masalah 25 kisah Rasul. 25 Rasul ini dia berhadapan dengan masalah yang sangat besar.
Lepas tu kita pergi kepada mikro pula, Rasul Ulul Azmi pula, ada 5 Rasul yang utama yang kita kena tahu je. Macam mana dia bangkitkan agama ini daripada zero to something kepada Islam itu, sehingga membangun, sehingga nampak, sehingga jelas terzahir menjadi satu din yang mengatasi seluruh din. Okay? Jadi ini benda-benda yang sepatutnya kita bincangkan, sepatutnya kita perhatikan sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami, dulu kalau saya nak kahwin dengan isteri saya dulu, nanti Ustaz Syokir pun dia boleh kongsikan lah. Okey, macam saya kahwin isteri saya dulu. Dulu kita kan masa jahiliah, saya kongsikan masa jahiliah. Kita approve macam-macam perempuan kan. Tapi in the end kita akan sampai satu tahap, dia ada turning point yang Allah jentik kita. Allah jentik hati kita dan kita terpanggil. Terpanggil, sampai bila aku nak macam ni? Aku nak berkahwin. Kerana apa? So, niat itu sangat penting untuk Allah susun kita punya perjalanan ini. Allah dah susun dah. Tapi kita kena pilih. Okay, kita nak yang macam mana? Ada banyak faktor, ada banyak jalan-jalan. So, kita pilih jalan yang mana yang kita nak. Okay, that's why kita kena zikirkan. Kita berkahwin dengan isteri kita kerana apa? Adakah untuk seronok je? Adakah aku berkahwin dengan isteri aku ini hanya untuk kenikmatan sementara, ataupun kita ada satu benda yang kita nak membina? Ada yang satu dasar yang kita nak cuba bangunkan di dalam rumah tangga kita, okey? Dan seterusnya, apabila peranan suami ini tidak berlaku di dalam rumah tangga, bagaimana nak membelah jiwa isteri, kan? Isteri pun lihat suami ini bukan satu bentuk uswah yang baik. Sepatutnya ilmu tu datang daripada suami sebenarnya. Suami akan pergi ke masjid untuk ambil ilmu. Okey? So kalau benda ini berlaku dengan betul, tak haru biru sebenarnya institusi keluarga orang Islam. Okay. Hari ini perceraian kalau kita lihat statistiknya sangat membimbangkan, dan perceraian berlaku kerana benda-benda yang kecil je. Okay. Macam saya berkahwin dengan isteri saya, tipulah kalau kita tak ada pergolakan rumah tangga. Tapi bagaimana dengan Al-Quran ini? Dia menjadi satu control system kepada kita untuk kita kontrol daripada berlaku lebih teruk. Okay. Daripada sebagai seorang suami saja kita boleh bersifat rasional. Kalau tak boleh sangat, that's why kita perlukan konsep wali. Tapi lihat hari ni wali. Kalau ibu bapa, bapa mentua, ibu mentua macam mana? Memainkan peranan ke tidak? Adakah semuanya hujah-hujah yang mereka lontarkan berdasarkan nafsu ataupun berdasarkan wahyu? Jadi kita kena lihat. Dia bukan satu orang punya masalah saja, rupa-rupanya dia melibatkan satu community. Sebab itu Umar Al-Khattab dia bagi tahu tidak Islam tanpa jemaah. That's why pentingnya untuk kita hidup dalam berjemaah. Berjemaah. Tu dia. Alright. Itulah dia. Okay. Kalau kata cerita nak bangunkan umat ni, nak membesarkan jemaah ni, nak membesarkan anak, it takes a community to raise a child. Betul. Kalau kata Ustaz AA nampakkan tadi tu, sekarang ni nak ajak isteri pula berjemaah. Rasanya hari ni isteri-isteri kita berjemaah juga, tetapi dalam isu-isu yang melibatkan kebatilan, shopping, pergi berjemaah dengan kawan-kawan dia, pergi hiking pun berjemaah juga dengan kawan-kawan perempuan dia, kan? Dapat izin tu dah bagus. Tapi kalau kita tengok hari ni, kalau kata hari ni budaya berbasikal, kan? Suami bagi izin isteri keluar berbasikal, tapi cuba kita pandang pakaian macam mana isteri tu pakai ketika basikal. Tak adanya isteri kita tu berbasikal dia pakai jubah, jilbab ke, dia tutup pakai pudar ke, tak ada nak jumpa zaman sekarang ni. Sangkut kat tayar basikal tu. Boleh accident member. Jadi kita kan kena perhati. Umat hari ni kalau kita tengok yang naik basikal tu, sampai kita ni pergi ke Longgeng. Dah cakap Negeri Sembilan lah. Kalau kita pergi ke Longgeng, kadang tu kita kena naik bukit. Naik bukit tu, kita ni kadang kena tutup mata tengok orang perempuan kayuh basikal, kan? Sama ada kita membuntuti dia ataupun kita memotong buntut dia. Sebab apa? Sebab pakaiannya terlalu jauh daripada syariah, patuh syariah. Tapi itulah yang hari ini masih kekal berlaku. Yang laki baik yang perempuan sama-sama keluar berbasikal, kan? Yang laki pun seluarnya ketat, yang perempuan pun seluarnya ketat. Jadi di mana kita nak nampakkan peranan Abal Hakam tadi tu, nak meluruskan balik apa yang dah bengkok. Tu yang cerita community tu.
Sebab hari ni masyarakat kita ada community. Facebook tu pun the Facebook community. So kalau kata kita carikan dalam apa saja masalah rumah tangga, bukalah KRT tu. Tengok Ustaz AA nak mencelah dah tu. Kalau buka KRT tu Ezek punya audio. Tergelam pula dia. Okey. Rasanya macam dah okey tadi. Suara dah tengok dia punya ni dah tinggi juga. Okey. Apa pun itulah yang nak disampaikan. Kita kalau boleh biarlah kita sama-sama dapat pelajaran macam mana kita nak kena bagi kefahaman yang jelas ni tentang komuniti ni. Apa yang penting adalah jemaah isteri-isteri kita nanti mereka bukan sekadar jadi orang yang menyendiri pula. Dia tak nak dia dalam keadaan dia seorang-seorang. Kita nak dia bersama jemaah. Tetapi jemaah yang bagaimana. Okey. So hari ni kita dah 40 minit pertama dah sampai satu fasa yang 3/4 perjalanan kita pada hari ni. So Ustaz akan menjelaskan balik sedikit sebanyak tentang pertanyaan yang ada daripada soalan daripada kepada mak ibu semalam tentang poligami contohnya. Jadi hari ni kita nak nampak, hari ni antara apa yang saya tulis saya tulis dekat dalam pagi tadi tu, yang ditulis dalam caption pagi tadi, dinampakkan tentang krisis suami yang dayus. Krisis suami yang dayus. Dahlah dayus, bila dah dayus tak boleh memimpin isteri pula isteri yang lebih banyak membawa pendapatan pulang ke rumah. Ada yang suami tak bekerja langsung, isteri yang banyak bekerja. Tiba-tiba teringin pula nak kahwin dua. Inilah ada hati nak poligami kan. Sedangkan selama ni hidup pun isteri lah yang bagi makan minum. Lepas tu ni perangai-perangai sapi jantan dan sapi betina. Kalau kerja lembu jantan, kerja je nak buat anak je kerja dia. Kerja lembu betina ni pula kerja dia buat anak saja kerja dia. Jadi kita tengok apa yang ada perangai pada lembu-lembu ni, apa pelajaran yang kita nak bawa pulang, apa yang kita nak ambil daripada ayat-ayat Quran yang diberikan oleh Ustaz Ashraf tadi. Tu kita baca tadi tu. Banyak ustaz dah bagi tadi. Macam mana daripada Al-Fatihah dia akan menampakkan kepada kita bicara tentang sapi betina. Al-Baqarah, hari ni kita falsafah Al-Baqarah ni macam mana kita nak sembelih anak. Sembelih macam mana Ibrahim kapak berjaya membentuk Hajar, kemudian dia berjaya membentuk Ismail. Itu dua kiblat yang kita akan perhatikan, keluarga anak beranak ni yang berjaya membentuk satu jemaah, institusi ataupun komuniti keluarga yang jadi contoh sampai hari ini. Okey. Okey Ustaz, kita sambung balik soalan tadi. Macam mana tu cerita tentang semalam ada cerita tentang poligami, cuba mak ibu tak nampakkan ayat dia. Hari ni kita nak membedah ayat tersebut. Okey, kita belah ayat Quran untuk kita membelah dada kita dengan wahyu. Okey, saya silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Syoki. Alright. So audio saya clear Okay. Alright. So kalau kita lihat dalam surah pertama sekali lah bicara pasal poligami ni sangat sensitif. Bukan sahaja isteri orang lain, isteri saya pun terjebak sama. Okay. So dia sebenarnya kalau kita lihat apabila kita membicarakan satu isu macam ni, kita kena lihat balik ke dalam diri kita dan kita perhatikan, adakah aku rujuk wahyu? Adakah aku melaksanakan utlu ma'uhiya ilaika minal kitab? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada kitab. That's why prinsip ataupun karakter orang Islam, anything sahaja apabila nampak je nak berselisih je, mula cepat-cepatlah cari Al-Quran. Cepat-cepat cari Al-Quran, suaminya, isterinya. Tapi mencari Al-Quran bukan untuk lagi berselisih. Dapat ilmu bukan lagi bodoh. Tak, tapi untuk mencari satu penyelesaian, mencari satu solusi, untuk mencari satu jalan perdamaian. Sebab itu dalam Al-Quran banyak cerita pasal perdamaian. Okay? Alright. Audio okay tak? Audio macam bunyi meletup. Okay. Boleh dengar? Okay. Alright. So cerita pasal perdamaian inilah yang kita nak nampakkan dalam surah Al-Fajr. Sebelum saya nak buka surah yang membicarakan tentang poligami tadi, kita bawa dulu. Dia kena faham sebab Al-Quran ini mengajar kita kepada kronologi. Nak menyelesaikan, kita kena cari sampai punca. Kalau kita cabut pokok duri, macam pokok semalu tu, sambil-sambil nak cabut rumput tu, kadang-kadang kalau kita cabut daripada atas dia, kita boleh terkena
duri, tapi kalau tak nak kena duri, cabut daripada akar dia, pangkal dia. So nak selesaikan satu masalah, cari pada pangkal permasalahan itu, punca permasalahan itu sendiri. Jadi dapat puncanya macam mana nak cari, kena dengan Al-Quran, supaya kita tidak tercocok, tidak terkena duri itu. Okey, so apabila di dalam surah Al-Fajr, surah 89, Allah kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah 89, ayat 27. So Allah kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Macam mana jiwa-jiwa yang tenang ni? Ayat kepada 28-nya, Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i ni adalah satu kata perintah untuk kita merujuk kepada irji'i ila rabbiki radiyatan, kepada pengaturmu agar kamu saling redha dan meredai. Nampak? Jadi nak datang redha dalam keluarga, dalam rumah tangga, isteri redha kepada suami, suami pun redha ke atas isteri, berlaku bila mana saling rujuk merujuk. Rujuk merujuk adalah bertanya, kan, bang, abang nak pergi mana hari ni? Lepas tu suami pula silahkan, okey, abang hari ni ada meeting lah sampai pukul sekian. Kalau abang lambat, nanti abang akan mesej. Bila silah kita lancar, berlaku tak sangka-sangka? Berlaku tak permasalahan rumah tangga yang lebih besar lagi? So bila balik lewat, senyap je kan, tahu-tahu ada bau wangi dekat baju kan, ada kesan lipstick, ada kesan lipstick kat kepala, leher, bagai semua, nampak? So itulah tanda-tanda yang isteri lihat, uish, suami aku balik lewat kan, so balik ada bau lain macam, tak pernah bau minyak wangi macam ni. So isteri bijak membaca tanda. Jadi Allah bagi Al-Quran untuk kita baca tanda. Sebab itu dalam perkahwinan kita selalu sampaikan, isteri ke suami ke kena ada sedikit cemburu, kerana cemburu ini tanda sayang. Kerana cemburu ini tanda kita bukan nak mencari salah, tapi untuk memastikan agar kita tidak kena tipu, agar tidak kita ni dari luruh bendul. So Allah bagi kita untuk sedikit cemburu, tapi jangan berlebih-lebihan, kerana Allah sangat tak suka dengan hamba-hamba dia yang berlebihan dalam agama. Alright. So kalau kita lihat, cuba kita buka surah 4. Okey, surah 4 ayat ketiga. Ini cerita pasal dalil di mana menceritakan tentang perkahwinan poligami. Okey. Dalam ini kita nak sampaikan, iaitu berkenaan dengan firman Allah. Allah firmankan dalam ayat 3 ini, wa in, dan jika khiftum, kamu takut, Allah akan tidak, tuksitu berlaku adil, menyimpang, fi terhadap yatama, anak-anak yatim, fankihu, maka nikahkanlah, ma, apa, toba, senangi, lakum, bagimu, min, dari, nisa'i, para perempuan, masna, 2, wa thulatha, dan 3, wa ruba'a, dan 4. Fa in khiftum, maka jika kamu takut, Allah akan tidak, ta'dilu, berlaku adil, fawahidatan, maka satu, au, apa, ma, atau ma, apa, malakat, kamu miliki, aimanukum, tangan kanan kamu, zalika, itu, adna, lebih dekat, Allah, bahawa tidak, ta'ulu, kamu berbuat aniaya. Jadi nampak apa yang kamu miliki. So ini cerita konteks, tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang sahaja. Allah ni dia sangat sarkastik dengan lemah lembut bahasa dia. Okey? Dia nak bagi tahu, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil kepada perempuan yatim, kepada anak yatim, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja pun cukuplah. Sebenarnya nak bagi tahu apa? Okey, adakah apabila kita memahami dengan konsep adil ini sedalam-dalamnya, adakah kita mampu berlaku adil? Jika isteri kita boleh rasa sedikit sekelumit saja macam tak adil, itu dah berat dah sebagai seorang suami, sangat berat. Kalau kita benar-benar memahami hakikat peranan dan juga amanah kita sebagai seorang suami untuk berlaku adil kepada isteri, bukannya mudah. Bukannya mudah. Jadi nak kahwin 2, 3 dan 4 tu bukannya satu perkara yang mudah. Satu perkara yang mudah. So Allah dah elaborate dalam satu wahyu lagi.
iaitu dalam surah 4 juga, surah An-Nisa juga Allah bagi tahu kita. Dan cuba kita bukakan surah 4 129. Okey, nampak? Iaitu, dan sekali-kali tidak kamu dapat akan berlaku adil di antara isteri-isterimu, di antara nisa kamu. Walaupun kamu teringin sekali nak berlaku adil kepada nisa-nisa kamu, maka janganlah kamu cenderung seluruhnya kecenderungan sehingga kamu membiarkannya seperti tergantung. Dan jika kamu berdamai dan kamu bertakwa, maka sesungguhnya Allah dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. So ini sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita, kan? Memang kita ada nafsu nak kahwin 2, 3 dan 4, tapi inilah wahyu-wahyu yang Allah tunjukkan kepada kita bahawa nak berlaku adil ke atas seorang isteri pun dah sangat besar tanggungjawabnya, apatah lagi 2, 3 dan juga 4. Jadi sebagai seorang suami, apabila kita betul-betul menghayati wahyu ini, kita takut sebenarnya. Bicara takwa tadi kan, kita takut dan kita terus bertakwim. Kita bertakwa, kita bertakwim dengan Allah. Untuk kita pastikan takwim isteri kita itu kita isi dengan input-input, dengan schedule, dengan aturan kehidupan yang benar-benar padat dengan wahyu-wahyu Allah, dengan mengikut aturan-aturan Allah. Kita pastikan betul-betul isteri kita melaksanakan perintah Allah. Kita pastikan peranan kita sebagai seorang suami benar-benar berdasarkan perintah Allah. Baru kita tahu bahawa sebenarnya berat. Kahwin satu tu pun dah besar dah amanah dia. Lagi-lagi isteri yang satu ni pun ada banyak anak. Untuk berlaku adil kepada anak lagi macam mana. So ingatlah para suami, hidup ini bukannya nak melayan nafsu syahwat kita tu semata-mata. Kerana Allah bagi tahu di dalam surah 7 ayat 176 kepada orang-orang yang beriman, dia bagi peringatan kepada kita bahawa jika nak kami tinggikan mereka itu, iaitu manusia, nescaya kami boleh tinggikan mereka dengan ayat-ayat kami. Tetapi manusia ini cenderung kepada dunia. Dunia ini bumi. Bumi juga dunia juga. So apa yang terkandung di antara langit dan bumi, itulah dunia. Okay? Seisinya. So kita selalu cenderung kepada itu, dan juga littaba'a hawa. Allah kata di dalam wahyu itu. Allah firmankan di dalam wahyu itu, iaitu kita bertabiat. Kita mengikuti Hawa. Kita tak sebut pasal Adam, sebut pasal Hawa. Hawa ini juga merujuk kepada nafsu. Jadi wanita, nafsu, jiwa wanita, jiwa yang cenderung kepada dunia, inilah wanita. That's why dalam surah An-Nisa ini, lelaki yang perangai macam wanita. Sebab apa? Kepala otak dia didorongi dengan nafsu semata-mata, tidak didorongi dengan akal yang berlandaskan wahyu. Okay? So ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, ingat, perkahwinan ini bukannya mudah. Bukannya mudah, boleh ambil mudah. Mudah nak kahwin, tapi jangan ambil mudah. Okey, sebab apa? Bila kita dah memahami betul-betul, ia adalah satu bentuk pengorbanan. Pengorbanan. Satu bentuk jihad sebenarnya. Jihad. Okey, jadi itu sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikanlah, Ustaz Syauqi, berkenaan dengan isu poligami ini. Mungkin Ustaz Syauqi ada tambahan. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz AA atas perkongsian yang diberikan tadi. Okey, dia dah menjawab banyak persoalan tentang apakah hubungan kita dengan Allah yang nak didasari dalam bentuk perkahwinan. Perintah Allah kepada kita dalam berkahwin itu tadi, kalau kita tengok jelas Allah cakap 2, 3, 4, tapi kalau kamu khawatiri kamu tidak berlaku adil, cukuplah dengan seorang. Dan hari ini untuk kita mengadili untuk orang-orang lain ni, contohnya yang berkahwin 2, 3, 4, kadang-kadang dia adalah satu bentuk sunnah yang kadang-kadang kita utamakan melebihi sunnah yang sebenar. Yang kita kena fokus adalah sunnah untuk meninggikan, menegakkan agama tu. Okey, an aqimuddin. Kalau dalam surah 42 ayat 13, Asy-Syu'ara 42 ayat 13 tu, ceritanya adalah macam mana nabi-nabi terdahulu ni perintahnya adalah sama, untuk meninggikan dasar agama tu. Jadi kalau kata kita hari ni
meletakkan prioriti dalam perkara-perkara yang mengikuti nafsu, hawa nafsu kita. Dia tak akan sama cinta yang pertama dengan cinta yang kedua. Okey, kalau kita letakkan isteri pertama tu yang kita kenal, yang kita banyak kita korbankan, dia pun berkorban demi untuk membesarkan keluarga kita, dan kemudian dia pula orang yang sangat-sangat rapat dan kasih kepada kita. Kita tengok sendirilah, tak sama kasih cinta Khadijah kalau kata nak dibandingkan bagaimana pula dinampakkan Aisyah sendiri pun cemburu dengan Khadijah. Even Rasulullah sendiri pun sangat-sangat merindui Khadijah. Tetapi itu Nabi, personalization dan juga fiqh untuk hukum Nabi ini berbeza dengan kita yang susah untuk meletakkan satu bentuk keadilan. Tambah pula kalau kita perlihatkan tadi dengan isu-isu hari ini yang melibatkan isteri yang lebih banyak menyumbangkan ekonomi kepada keluarga berbanding suami, yang mana kadang-kadang hari ini ujian dia, suami semakin sedikit kualitinya yang betul-betul memahami agama. Akhir zaman wanita lebih ramai, lelaki lebih sedikit. Tapi macam mana kita nak mengambil konsep itu secara apa yang berlaku depan mata kita adalah satu bainat. Bainat ataupun bukti hadis-hadis akhir zaman Nabi, apa yang dah ada dalam Quran, dia membuktikan gejala ataupun fitnah di akhir zaman ini dia semakin mencabar. Untuk kita lawan kejahilan itu, kita berdepan dengan fenomena umat yang semakin jahil, ataupun kita nak mengambil hukum Allah itu sebagai satu-satunya hukum yang paling tepat untuk kita berjalan di atas muka bumi ini. So Allah pun dah bagi ayat dia, surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 50, di mana Allah menyatakan dan bertanya kepada kita, afahukumul jahiliyah, apakah hukum jahiliyah itu yang hendak kita jadikan sebagai dasar dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, berbanding apa yang dah pun Allah berikan melalui kitab dia. Kalau baca surah Al-Ma'idah tu, ambillah daripada surah ayat 48, ayat 49, 50, semua itu menceritakan tentang bagaimana kitab itu, Al-Quran itu diturunkan pun sebagai satu ujian. Kami turunkan ujian tu untuk kami turunkan Al-Quran itu untuk menguji kita. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk itu, kami jadikan hidup dan mati itu untuk menguji siapakah ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalnya. Jadi amal itu bukan sekadar satu bentuk kita lihat amal yang hanya pada bentuk zikir-zikir dan di mulut semata-mata, tetapi apakah pekerjaan yang kita tonjolkan dan tunjukkan kepada masyarakat sebagai satu uswah. So Rasulullah dah tunjukkan jalan, kita pula hari ini di akhir zaman, kalau dikatakan tadi isteri itu, anak-anak itu sebagai musuh, surah 64 At-Taghabun ayat 14, dan dia ditambah dengan ayat 15, bukan sekadar anak dan isteri tetapi harta. Dinampakkan harta pun adalah satu ujian, satu fitnah dalam ayat 15 itu untuk kita semua. Jadi ini bukan satu kebetulan, dan ini adalah satu ketetapan. Jadi ketetapan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, dia adalah ketetapan bagi untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi apa yang dibacakan di Ustaz AA tadi dalam surah 4 An-Nisa ayat 3, kemudian ditambah pula dengan pengukuhan yang Allah nampakkan, Allah jamin tu, Allah sendiri yang tulis tu, sungguh engkau memang tak akan berlaku adil. Allah dah chop stamp, mati dah stamp kat situ, yang menampakkan kita memang tak akan mampu untuk berlaku adil. Jadi Allah offer, tetapi macam mana dinampakkan tadi, dengan sarkastiknya pun Allah menampakkan kepada kita yang kita ini tidak mampu untuk berlaku adil sebagai seorang lelaki. So ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, seorang lelaki itu dinampakkan dia adalah pemimpin kepada nisanya. Dia adalah orang yang nak berdiri khawam untuk memelihara dan menjaga kebajikan isterinya. So hari ini kebajikan pertama sekali yang kita nak jaga untuk isteri kita ni adalah kebajikan dari sudut ilmu, kefahaman dari sudut wahyunya. Macam mana wahyu itu menghidupkan jiwa isteri kita, dengan panduan ilmu itu menyebabkan dia tahu apa peranan dan fungsi diri dia untuk dia menjaga anak-anak dia. Jadi di sini sangat-sangat penting untuk kita sama-sama bermuhasabah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz AA tadi tu, itu adalah satu benda yang
fundamental, prinsipal dalam kita nak mendapat sebuah keluarga, rumah tangga. Baiti jannati, yang kita ada di dalamnya hudan warahmah. Kalau tadi kita sembang sakinah, mawadah, warahmah. Tapi pentingnya rahmat itu dia datang dengan hudan warahmah, dengan petunjuk. Petunjuk itu datang dengan wahyu. Daripada wahyu itu dia mampu menghidupkan jiwa kita untuk kita memahami fungsi diri kita. Apakah rukun nikah yang kita hafal tadi tu? Ustaz cakap tadi, hafal tadi tu, tetapi kita tidak hafaz. Kita menghafal kan, nak kena jawab dengan Tok Gadi, nak kena jawab dengan pegawai agama nanti. Kita hafal, tapi kita tidak menghafaz, memelihara. Hafaz itu hafiz, pemelihara. Hafaz itu kita nak memelihara. Kalau Lauh Mahfuz itu tempat di mana ia terpelihara. Itu kena faham tu. Jadi kalau konsep belah dada ni, sebenarnya kita nak membelah dada sebab di dada kita ni tempat kita memelihara segala ayat-ayat Allah itu, peraturan-peraturan rububiyah Allah sebenarnya. Yang boleh berubah adalah ubudiyah. Rububiyah ini peraturan. Tetapi manusia sentiasa berubah ubudiyah dia. Peraturan dia tetap sama. Kalau tadi dinampakkan tentang ayat Al-Quran itu, fix Allah dah bagi ketetapan itu daripada dulu sampailah sekarang. Cuma bagaimana untuk kita memahami ayat itu untuk dilaksanakan di akhir zaman pula. Okey, konteksnya. Sebab apa? Manusia sekarang ni semakin berubah. Kalau isteri-isteri hari ni, dia dah tak sama dengan isteri-isteri zaman dahulu. Suami pun dah tak berubah, tak sama dengan suami-suami zaman dulu. Dulu suami paling common pun dia akan, kita berbangga dengan suami-suami yang bekerja keras. Dia jadi seorang kalau kata dulu kerja yang paling mantap sekali ni, dia gembala lembu. Orang kita Melayu kita kan pergi nelayan apa semua. Waktu zaman dululah, sebelum datangnya penjajah, dia membawa satu sistem ekonomi yang baru. Dia mengajar kita macam mana pula jadi orang yang serba moden. Dengan kemodenan itu, dia tidak saja mengganggu gugat dari sudut ekonomi, tetapi dia juga mengganggu gugat dari segi akidah, kefahaman, adat, budaya, resam kita, semuanya dijajah bersama-sama. Akhirnya penjajahan itu menyebabkan kita kembali semula kejahilan, kepada kejahilan yang lebih moden, yang lebih baru. Pasti cabaran itu juga adalah cabaran-cabaran yang sangat-sangat kritikal untuk para suami, terutamanya untuk mendampingi isteri-isteri mereka, mendidik mereka kembali kepada Allah dan Rasul. Okey, kalau Ustaz tadi cerita, Ustaz AA nampakkan tadi tu, macam mana kita ni dicabar dengan fenomena untuk kita mendidik isteri, membawa dia kembali ke jalan yang lurus, ke kanan. Kahwin dulu jangan cakap lah kan. Kalau Ustaz AA dia ada rahsia dia kahwin dulu. Saya simpan gambar dia kahwin tu kan. Tu dia dah gelak sengih-sengih tu kan. Semua kita ada rahsia sahabat-sahabat kita. So kalau kita dah umur 30-an ni nak masuk 40-an ni, tengok balik gambar-gambar zaman-zaman kita kahwin dulu kan. Cubalah bayang ni yang mana dekat dalam ni kan. Kalau yang dah masuk umur dekat 60-an dulu kan, tengok menikah dulu tu, gambar tu, rambut sarang tebuan kan, besar punya kan, zaman dulu. Tak pakai tudung kan, dia pakai baju kecilnya apa semua. Kita nak tunjuk dekat anak cucu kita pun malu. Sebab apa? Sebab itu adalah gambaran. Namanya gambar, dia menggambarkan betapa jahiliah dulu kala itu pun dah menusuk masuk ke dalam jiwa kita. Apa lagi hari ini? Hari ini lebihlah mencabar. Walaupun ada tutup auratnya, pakai tudungnya, tapi tengok cutting dia punya pakaian dia. Macam mana pula dia mempengaruhi adat budaya pada hari ini. Itu baru cerita waktu hari pertama perkahwinan, akad nikahnya, persandingan dia, tentang kenduri kendara dia. Macam mana pula berhabis, sanggup berhutang untuk majlis yang 1 hari. Raja sehari, tetapi rajanya terpaksa berhutang. Kesian Lepas tu 5-6 tahun, anak dekat 5 pun tak settle lagi hutang hari kita bayar belanja kahwin tu. Kesian sangat-sangat apabila benda ni berlaku. So apa saja yang berlaku dalam perkahwinan, dia adalah satu bentuk pendidikan untuk kita sebagai suami, untuk bangkit dan membetulkan balik apa yang kita dah tersalah di awal perkahwinan dulu. Hari ini kita berazam, mudah-mudahan anak generasi kita pula tidak tersalah jalan seperti mana kita membesarkan anak-anak kita nanti, dan kita dapat membentuk mereka menjadi orang yang betul-betul ada prinsip. Macam mana kita nak jadikan mereka anak-anak kita, tapi sebelum anak, dia mesti betulkan isteri dulu. Sebab isteri ni lah yang akan pastikan anak tadi nak ke mana. Okey, InsyaAllah dah 1 jam.
Dan dengan izin daripada Al-Fadil Ustaz AA kita, memandangkan tadi dia cerita tentang isteri kesayangan dia, lalu esok, ni esok esok insyaAllah kita akan membawa ke studio Bicara Maqasid ini untuk kita dapatkan pula perkongsian jujur jujur perkongsian yang tulus ikhlas daripada isteri Ustaz AA sendiri, Najihah, ataupun lebih dikenali sebagai Kak Wer, yang akan berkongsi kepada kita macam mana pula pengalaman dia di RPWP ni sebagai isteri dan juga sebagai ibu. Dan bukan sekadar ibu saja, malah dia adalah ibu angkat kepada 4 orang anak yatim yang berada di RPWP. Jadi kami di sini konsep dia ada ibu kandung, ada ibu angkat, ada ibu susuan. Jadi kesemua asnaf itu ada di Prihatin, dan anak angkat kami adalah di kalangan anak-anak yatim dan yatim piatu yang kami bela daripada, ada yang daripada bayi, ada yang masuk di sini akibat daripada masalah ataupun penceraian, ada juga daripada kematian ibu dan bapa. Jadi mereka ini dihantar ke dalam RPWP. Jadi kita ambil mereka sebagai anak angkat kita, dan alhamdulillah Ustaz AA kita dan isterinya, mereka sendiri menjaga 4 orang anak yatim, dan kita kena rasa puji walaupun anak yatim itu dah berusia lebih 18 tahun tetapi masih lagi bersama-sama dengan mereka, dan macam anak sendirilah dia orang bela. Tak ada pun sikit kurangnya. Kalau salah tegur, kalau betul dia akan puji, dia akan bagi kredit. Tapi bagaimana mereka sendiri itu dengan mold yang mereka dapat daripada kefahaman Al-Quran, jadi mereka sendiri pula membentuk anak-anak yatim seperti mereka membesarkan anak yang mereka bela daripada hari pertama lahir ke dunia. Jadi ini satu prinsip yang kita nak nampak, dan dia satu pelajaran yang sangat-sangat baik dalam hari ini isteri-isteri moden sebab AA dia masih lagi dalam usia yang muda, dan isterinya pun masih lagi kategori muda, baru awal 30-an lah. Okey, dia tak tua dah, saya dah tua kan. Jadi dia masih lagi golongan-golongan muda ni. Okey. Jadi kita lihat pula, ambil pula pelajaran bagaimana Al-Quran boleh mengubah. Kalau kata stand ni, kami ni bukanlah kata orang yang baik-baik sangat asalnya pun. Walaupun ada latar belakang saya pendidikan agama, Ustaz AA dulu belajar dekat Tafiz, tapi sedikit sebanyak jahiliah moden itu turut terpalit dan mencorak cara dan budaya kehidupan kami ini. Jadi kita ni adalah anak-anak yang berusaha untuk mencari jalan kembali pulang ke track yang Allah dah lorongkan. So bila kita dah duduk balik dekat jalan ni, kita nak istiqamah saja supaya kita tidak jadi orang-orang yang sesat, balik kembali ke belakang, sesalah arah kembali. Sebab kita dah tahu dah, jalan kita dulu ketika kita duduk di sekolah, masalah budi yang berlaku, duduk di universiti, masalah gejala seks bebas, sosial, apa semua tu dah berlaku depan mata kita. Kita nampak benda tu berlaku dekat universiti. Kita nampak benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Masuk ke alam pekerjaan, kita nampak kerosakan-kerosakan yang berlaku dekat kawan pejabat kita sendiri. Kan? Walaupun lelaki, saya ni nak cerita, dulu saya ada seorang sahabat. Saya kerja dekat company Australia waktu tu. Dalam lebih kurang 8 bulan antara waktu period saya nak grad tu. Okay, jadi kita ada masa lah kita buat praktikal, lepas tu terus kerja lah dekat company tu, dekat KLCC, depan KLCC je. Tahu macam mana dia punya gaya ni cerita benar ni. Tahun bila tu tahun 2004 tu, 2004 lelaki normal, sembang apa semua okey, apa semua kan. Dia buat kerja, dia menaik kalau menaik tu nampak dia menaik, pak, telinga dia je pak. Boleh bayang. Saya kerja depan dia kan, dia menaik sikit-sikit tangan macam tu, tangan dia macam ni, betul rambut kan. Mula-mula kita tak tahu pun, sampailah ada kakak dia cerita, sebenarnya nak beritahu kau ni, kau jaga-jaga, Mamat ni 2 alam. Dengar 2 alam tu, kita sudah goyang juga depan dia tu kan. Itulah fenomena Jun Tayu. Rupanya sebelum saya habislah 8 bulan saya praktikal dan kerja dekat situ, and then barulah bila nak habis kerja tu baru dapat tahu kan. Siangnya wataknya lain, malam dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti ni. Dan confirm lah benda tu bukan saya bukan dituduh apa semua, sebab benda tu siap dengan bukti bergambar ni lagi apa semua. Kita memang tarik sedalam-dalamnya lah nafas, dan kita rasa inilah 2004, waktu tu 2004 lah. Sebelum tu kita dah tahu dah, bukan kita tak tahu. Tapi bila kita duduk dekat KL, kerja pula dekat KLCC, lepas tu
KLCC, bawah saya tu orang panggil apa? The Jungle. Tahu? The Jungle. Tak jauh daripada saya tu The Zouk, Jalan P. Ramlee tu. Okey. Di situlah lubuk. Kalau kita buat overtime sikit lah, kerja balik pukul 11 malam, pukul 12 malam, waktu tu Bonza dah ada dah depan tu. Okey, duk jaga disco, kelab malam dekat depan tu. So kita bekerja dalam keadaan kita menyimpan hasrat. 2004 tu antara waktu saya menetapkan lah fokus kita nak cari isteri, sebab saya target kahwin umur 27. Ni dah masuk cerita putu piring dah ni kan. So 24 tu kita dah tetap ni aku lagi 3 tahun nak kahwin umur 27. Siapa kita punya calon-calon isteri tu, kita dah mula fikir dah kita nak kahwin macam mana calon isteri yang kita nak kan. Kita bimbang adakah isteri yang kita akan dapat nanti adalah daripada kalangan-kalangan yang wanita yang pertama sekali dia mempunyai prinsip, kedua adakah kita pula mampu untuk membentuk dia dengan prinsip agama. Okey, tu cabaran waktu itulah. Okey, banyak benda yang kita lalui. Saya pasti bukan cerita saya je, sahabat-sahabat yang lain dekat dalam Bicara Maqasid ni pun pasti mempunyai kisah-kisah tersendiri. Kalau cerita kahwin ni, semua yang dalam ni ada pengalaman berkahwin, pasti ada kisah-kisah yang mampu kita jadikan pelajaran pula untuk kita sampaikan kepada anak cucu cicit kita nanti. Okey. Okey Ustaz, ada apa-apa tambahan perkongsian sebelum kita mengakhiri kisah pada hari ini? Okey, terima kasih Ustaz Syauqi. Sedikitlah tambahan daripada saya. Besok insya-Allah akan lebih menarik. Bagaimana isteri saya ni, kita jaga anak yatim ini sebelum kami dapat anak kami sendiri. Nak dapat anak kami sendiri tu dalam lebih kurang fasa daripada perkahwinan kepada dapat anak sendiri 2 tahun. Jadi itu sedikit teaser yang saya boleh bagi. Besok kena follow rapat dan boleh tanya isteri saya sendiri. Dia akan bagi perkongsian lah bersama dengan Ustaz Syauqi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang istiqomah follow Bicara Maqasid ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lorongkan kepada kita dan Allah tunjukkan kepada kita apa dia maksud maksud kita hidup atas muka bumi ini, maksud dalam kita hidup beragama. Alright, saya doakan kepada mereka yang mengikuti live kita pada hari ini diberikan ilmu dan juga kefahaman. Mudah-mudahan keluarga kita ini mampu dibina dengan dasar-dasar kasih sayang berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Itu saja Ustaz Syauqi. Kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang berkongsi, memberikan komen apa semua. Kongsikan dan share kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini dia bukan sekadar pelajaran untuk kita saja, tapi kita dapat juga memberikan pelajaran ini, sampaikan, panjang-panjangkan manfaat. Kerana sampaikan ilmu ini bukan sekadar kita cakap dalam mesti bagi ayat Quran. Tidak walaupun Nabi cakap, walaupun dengan satu ayat. Tapi macam mana kita menyampaikan dalam bahasa yang santai, bahasa yang mudah, bahasa kaum kita sendiri untuk anak-anak kita. Alright. Satu lagi nak dinampakkan juga, channel Telegram kita tu, itu adalah ada link dia, t.me Bicara Maqasid. Boleh masuk ke dalam Bicara Maqasid itu untuk kita sama-sama sampaikan kesan dan pesan. Dan saya ternanti-nantilah kesan dan pesan 2-3 hari ni, insyaAllah Umi Hafsah ada selalu kongsikan. Dan sahabat-sahabat yang lain pun kita seru apa yang kita dapat daripada program pada hari ini. InsyaAllah kita akan perkemaskan dan kita akan bersoal jawab dalam tu untuk sama-sama kita perkasakan bagaimanakah untuk kita memantapkan kefahaman kita dengan wahyu dan ilmu Allah sebagai panduan hidup kita pada hari ini. Okey. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada esok hari dalam waktu yang sama, lebih kurang dalam pukul 10 pagi. Kita set dalam pukul 10 pagi lah biasanya kita akan start. Ada masa sikit buffer dan di situ kita akan lajak sampai pukul 11 10 pagi. Sekarang dah 11.23 dah 1 jam 13 minit dah. Okey, minta maaf ambil masa anda semua terlebih masa. Mudah-mudahan Allah rezekikan kefahaman dengan InsyaAllah penuh berlapang dada. Kita di sini semua adalah untuk orang yang berlapang dada, membelah dada kita untuk kita sama-sama mencerap ilmu yang Allah lontarkan kepada hati kita. Nak ketuk hati tu bukan mudah, tambah pula nak ketuk kepala kita dengan fahaman-fahaman lama nenek moyang kita. Okey, terima kasih kepada semua. Azza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.